Zombie Apocalypse. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam kelas GDPR kita. Jadi kita sambung kepada tajuk yang terakhir dalam koordinat, nisbah dan juga kadaran, iaitu penyelesaian masalah dalam situasi harian. Okey, kita lihat pada situasi yang pertama di sini saya tanda di sini. Okey, satah cartas menunjukkan kedudukan tempat bertugas bagi 4 orang pengawas sekolah. Jessica bertugas di pintu masuk A. Jarak Resma bertugas dari Jessica ialah 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Apakah koordinat tempat Resma bertugas? Okey, jadi di sini adalah tentang koordinat. Okey, tentang koordinat di manakah tempat. Kalau ikut soalan di sini, adakah di manakah koordinat tempat Risma bertugas, koordinat dia. Jadi kalau kita lihat di peta ni ataupun di koordinat ataupun di satah ni, okey, koordinat di mana dia nak tahu di mana Risma dia. Okey, jadi macam ni dia nak tahu. Dia kata sini 4 pengawal bertugas, ada 4 pengawal bertugas. Okey. Jessica bertugas di pintu masuk A. Ini Jessica. Di sini ada tempat Jessica. Okey, Jess lah, tulis Jess. Okey, jarak Resma bertugas dari Jessica ialah 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Jadi kamu kena tahu mengufuk mana. Okey, ingat mengufuk ini yang X ini, okey, yang saya tanda X ni, ini adalah mengufuk Ini adalah paksi mengufuk dan Y ini adalah paksi, saya tulis ini cancang lah. Dia sebenarnya mencancang, saya tulis cancang je, tak apa. Okey, jadi sekarang ni dia kata 4 unit mengufuk daripada sini. Daripada 1 ni, 4 unit. Jadi kamu kena gerak 1, 2, 3 dan 4. Okey, dari sini. Kemudian 3 unit mencancang. Daripada sini naik 3. 1, 2 dan 3. Jadi, di manakah tempat dia bertugas? Tempat dia bertugas adalah tempat letak basikal. Okey, tempat letak basikal. Tempat basikal lah satu sini. Okey, ini penjelasan daripada saya. Okey, kalau kita lihat penjelasan daripada buku teks ini. Okey, tengah jawapan tempat basikal kita tengok adakah sama. Okey, fahami soalan. Untuk soalan penyelesaian masalah macam ni, mula-mula sekali kamu kena baca soalan dulu macam biasa. Okey, jadi soalan dia, cerita dia, bukan baca soalan, baca cerita dia. Jadi cerita dia, Jessica bertugas dari pintu A masuk. Pintu masuk A. Jarak Risma bertugas ialah 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang dan cari koordinat tempat Risma bertugas. Okey, jadi pada satah ni, tandakan 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Ini fikir cara. Fikir cara ni maksud dia, sebelum kamu nak selesaikan dulu, kamu kena fikir dulu apa cara dia. Jadi cara dia ialah dia suruh kamu tandakan. Okey, tandakan. Kita kena tandalah mengikut jarak dia 4 unit mengufuk dan 3 unit mencancang. Okey, dah fikir cara baru kita buat macam saya buat tadi lah. Nampak pergerakan dia. Okey, pergerakan dia. Dan koordinat dia adalah, bila kita kira di sini koordinat adalah 5, 3. Kadang kamu nampak sini, koordinat dia adalah 5, 3. Jadi 5, 3 di sini lah. Okey, tempat bersikal. Okey, jadi koordinat dia 5, 3. Okey, ini untuk semakan. Bila kamu dah jawab, kamu nak semak. Ini cara menyemak lah. Kira jarak mengufuk berapa unit, kira mencancang berapa unit. Daripada situ kamu akan dapat. Adakah dia betul? Maksudnya jarak dia, inilah jarak dia. Macam mana kita nak kira jarak?
Maksudnya kamu tolakkan tempat Risma ini dengan tempat Jessica. X tolak X, Y tolak Y, kamu akan dapat berapa jarak dia. Jadi kalau jarak dia 4 unit dengan 3 unit, maksudnya betul lah. Okey? Okey, itu situasi yang pertama. Kita pergi kepada situasi yang kedua, situasi yang kedua, nombor 2 ni. Okey, kita baca sama-sama. Pada asalnya, jisim bungkusan R dan jisim bungkusan T masing-masing ialah 1 kg. Okey, saya tukar dulu kepada okey, ialah 1 kg dan 4 kg. Herma memasukkan sebiji temikai susu berjisim 2 kg ke dalam bungkusan R. Hitung nisbah jisim bungkusan R yang terkini kepada jumlah jisim bungkusan R dan T yang terkini. Okey, boleh faham tak cerita dia? Okey, boleh faham tak? Okey, kita tengok sini Kita tengok sini. Okey, penyelesaian dia adalah, macam cara dia nak selesaikan adalah, okey, bungkusan asal R adalah 1 kg, manakala T adalah 4 kg. Bila dia dah masuk sebiji temikai susu, okey, jadi R itu dia jadi 2 kg. Okey, R itu jadi 2 kg dan T tiada. Jisim sebiji dia. Dia asal dia adalah 1 kg. Bila masuk temikai adalah 2 kg. Jadi dia nak tahu berapa jisim dia yang kat sini. Di sini tak ada perubahan lah, dia akan jadi per kg. Jadi berapa di sini? Nilai dia adalah 3 kg. Okey, tu 3 kg. Jadi soalan dia adalah dia nak tanya nisbah. Dia tak tanya berapa jisim R, dia nak tahu nisbah. Jadi kalau kamu lihat di sini, jisim asal adalah 1 kg tambah dengan jisim temikai adalah 2 kg. Jadi jisim bungkusan R adalah 3 kg. Sedang manakala untuk jisim bungkusan T tak berubah 4 kg. Jadi nisbah dia adalah nisbah jisim bungkusan R yang terkini adalah 3 kepada jumlah ni nampak ni, jumlah jisim bungkusan R dan T. Jadi jumlah dia 3 campur ataupun 3 tambah 4 dia jadi 7. Jadi nisbah dia adalah 3 nisbah 7. Boleh faham? Itu cerita pasal nisbah. Dia sebenarnya simple saja. Koordinat, nisbah dan juga kadaran ni dia sangat ringkas lah untuk peringkat kamu. Jadi tak ada masalah bagi saya. Saya rasa untuk kamu nak menguasainya. Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi yang seterusnya pula. Okey, yang ketiga. Setiap hari Encik Lau memandu, saya tukar kepada laser pointer. Setiap hari Encik Lau memandu kereta dari rumah ke pejabat sejauh 36 km. Dia menggunakan 3 liter petrol untuk perjalanan sehala itu. Berapakah jarak dalam kilometer ataupun km yang dilalui dengan 40 liter petrol? Ini soalan apa? Ini soalan kadaran. Okey, kadaran. Bila kadaran, ingat kembali kepada 1. Okey, ingat yang tu. Okey, sekarang macam mana kita nak selesaikan? Okey, penyelesaian ni macam ni Diberi 3 liter petrol. Maksudnya 3 liter ni dia boleh bergerak sejauh 36 kilometer. Okey, meter. Yang dia nak cari kalau isi 40 liter, agak-agak berapa kilometer? Okey, bila macam ini maksudnya kamu kena cari kan 1 liter ini berapa kilometer. Itu yang kita nak tahu. Okey, 1 liter ini berapa kilometer? Kenapa kejadian itu? Sebab dia bagi liter. Dia bagi liter, dia tak bagi kilometer, jadi dia bagi liter. Jadi kita kena tahu 1 liter berapa. Jadi sebab tu 36 kilometer bahagi 3. Jadi kamu akan dapat 12 kilometer untuk 1 liter. Jadi bila 12, sebab tu kena darab 40 sebab 40 liter, darab dengan 12 km, kamu akan dapat 480 km. Boleh faham Okey, dia kena kembali. Jangan cari 1 liter pula, jangan cari 1 kilometer. Sebabnya kita soalan dia ada ataupun apa yang dia nak adalah dia nak kilometer berapa. Berapa kita nak cari kilometer. Jadi kita cari liter dulu. Kita cari liter. Sebab liter ni dia dah bagi. Jadi kita nak cari 1 liter. Okey. Dah dapat tu baru kita darabkan. Ini untuk kamu semak lah. Untuk kamu semak adakah betul ataupun tidak. Okey.
Kita tengok yang bawah ni pula. Okey, jadi jarak yang dilalui dengan 40 liter ialah 480 km. Sekarang ni, berapa kalau Profesor Burhanto ni dah tanya, berapakah hari Encik Lau boleh menggunakan 40 liter petrol untuk perjalanan ulang alik? Ni soalan kebat lah ditanya. Berapa hari boleh? Kalau dia kata satu hari, setiap hari maksud setiap hari maksudnya satu satu. Jadi setiap hari dia bergerak 36 kilometer menggunakan 3 liter. Satu hari 3 liter. Jadi kalau 40 liter maksud dia berapa hari? Okey, ini kamu boleh guna di macam ni lah. Satu hari okey sama dengan 3 liter. Sekarang ni dia nak tahu 40 liter. Macam mana kaedah saya buat yang sebelum ni? Macam mana saya buat? Okey, kita tengok macam ni Yang ni kalau ikut konsep saya tu, yang ni maksud dia, yang ni darab, kita darabkan dia, yang ni kita bahagi. Okey, dia panggil darab silang lah konsepnya. Okey, kalau yang ni maksud dia kamu darab yang ini kemudian bahagi dengan 3. Dia akan jadi macam ni saya tulis kat bawah ni lah. Dia akan jadi 40 liter darab 1 bahagi 3. Jadi maksud dia akan jadi 40 bahagi 3 dan jawapan dia akan dapat 13 hari. Okey, 13 ada bakilah, dia akan ada bagi 1 lah. Okey, bagi 1 liter. Maksud dia 13 hari jawapannya. Dia akan dapat 13.3333333333333. Okey, dia tak habislah. Dia ada baki 1. Jadi maksud dia kita ambil kesimpulan bahawa jumlah dia adalah 13 hari. Okey. Okey, seterusnya. Muka surat seterusnya. Okey, kita pergi kepada contoh soalan yang kita sama-sama buat. Contoh soalan penyelesaian masalah. Boleh? Jom ikut saya. Okey, yang pertama. Dalam satah ini, menunjukkan, satah ni yang tengok ni, yang saya tunjuk ni, menunjukkan kedudukan beberapa tempat di dalam suatu bangunan pejabat. Okey, ni sebelum ni. Okey, A. Nyatakan jarak mengufuk dan jarak mencancang dari S ke Q. S dan Q. Berapa? Okey, kita buat ke sini Yang A. Okey, jadi berapa jarak mengufuk dia? Mengufuk mana? Okay, S ke Q. Mengufuk? Ada perubahan tak mengufuk? Okey, mengufuk di sini lah. Sebab dia nak ke Q. Jadi kita kira 1, 2 dan 3. Jadi mengufuk dia adalah 3. Jadi jarak mengufuk mengufuk. Okey, jarak mengufuk dia adalah 3. Kemudian jarak, saya tulis cancang dia mencancang sebenarnya tapi tak apalah, saya tulis cancang. Jarak cancang dia adalah, kita naik atas, 1 dan 2. Okey, 3 unit dan 2 unit. Okey, ni untuk soalan A. Selesai. Itu saja. Okey, untuk soalan B, apakah jarak yang dilalui oleh Lucy dari R nak ke kantin? Dari R nak ke kantin. Dia nak jarak yang dilalui. Ni satu jarak je. Kenapa satu jarak? Sebab dia ada satu dalam satu paksi. Paksi apa? Paksi mencancang. Jadi berapa jarak dia? 1, 2, 3 dan 4. Jadi jawapan dia adalah 4 unit mencancang. Ataupun 4 unit pun boleh, tak ada masalah. Sebab ada satu jarak. Okey, kemudian yang C. Kita pergi pada yang C. Puan Edith bertugas di R. R untuk pertanyaan. Jarak Encik Ragu bertugas dari Puan Edith ialah 3 unit mengufuk. Ingat gariskan, 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Apakah koordinat Encik Ragu? Jadi jarak dia bertugas adalah 3 unit mengufuk dan 1 unit mencancang. Okey, kalau kamu lihat di sini,
Kalau sebelah kanan ni, 1, 2, dia 2 kan? Dia tak boleh. Jadi sebelah sini. Jadi mengufuk 1, 2 dan 3. Kemudian 1 unit mencancang, 1 unit mencancang. Sekarang ni dia nak tahu koordinat dia berapa. Koordinat dia adalah, okey, kamu kena baca yang paksi X dulu. Paksi X berapa? Paksi X adalah asalan dan paksi Y dia adalah Y. Paksi Y dia Y. Paksi Y adalah, maafkan saya, paksi Y adalah 2. Jadi ini adalah koordinat dia. Dan kamu boleh tulis pintu utama. Boleh? Itu saja untuk koordinat. Sangat ringkas, sangat mudah. Okey, insya-Allah kamu boleh menguasainya dalam masa yang sekejap. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi pula pada soalan yang kedua. Okey, kita baca sama-sama. Isi padu air yang tinggal di dalam botol. Okey, isi padu air yang tinggal di dalam botol J dan botol K masing-masing ialah 0.5 liter dan 3 liter. Hazel menuangkan 1.5 liter air lagi ke dalam botol J. Nyatakan nisbah jumlah isi padu air yang terkini di dalam botol J dan K kepada isi padu air yang terkini di dalam botol J. Itu cerita dia. Okey, sekarang ni kita ambil kata kunci dia. Isi padu air yang tinggal dalam botol J ialah sifar, saya tukar warna tak warna merah. 0.5. Okey. Kemudian botol K saya tukar warna. Botol K ialah 3 liter. Okey, nampak berada beza situ. Okey, sekarang ni dia kata Hazel menuangkan 1.5 liter air ke dalam botol J. Okey, kita tukar warna. Hazel tuang lagi 1.5 dalam botol J. Okey, 1.5 air dalam botol J. Jadi yang bertambah yang mana? Yang bertambah adalah botol J. Nampak dia ada 2. 1 dan 2. Jadi kita tambah sini. Botol J 0.5 liter tambahkan dengan 1.5 liter. Jadi jumlah dia adalah 2 liter untuk botol J. Okey, maksudnya botol K adalah 3 liter. Jadi dia kata jumlah isi padu air terkini. Jadi kamu kena tambahkan dia. Okey, terkini. Jadi 3 tambah 2. Jadi J dan K adalah 2 liter tambah 3. Ni saya buat cara panjang lah, sebenarnya dia ringkas je. Tapi nak bagi betul-betul kamu faham. 5 liter manakala botol J adalah 2 liter. Jadi nisbah dia adalah, jadi jawapan dia, okey, jawapan dia adalah nisbah jumlah isi padu terkini botol J dan K. Jadi 5 liter nisbah kepada 2 liter. Itu saja. Kamu boleh juga nak tulis nisbah 2 tapi panjang. Tapi sebenarnya pada ringkas macam ni ya. Ataupun ni tak apa ringkas. Ringkas dia macam ni ya. 5 nisbah 2. Itu saja. Tak perlu letak liter. Okey? Itu saja. Boleh? Okey. Seterusnya yang ketiga. Okey. Untuk penyelesaian masalah yang ketiga, Adira menggunakan 2 cawan gula perang dan 5 cawan tepung untuk membuat sejenis biskut. Berapakah cawan gula perang yang diperlukan untuk 15 tepung? Okey, jadi bila macam ini, okey, kamu kena buat bentuk macam ni Tolong ingat, untuk kadaran kamu kena buat macam ni. 2 cawan, 2 gula perang, tak 2 cawan lah. Ni tak ada masalah tulisan ni. Kamu boleh tulis penuh ataupun tulis ringkas, tak ada masalah. 5 cawan, tak payah 5 cawan lah. 5 cawan ni baik. 5 tepung. Okey, 5 tepung. 5 tepung. Okey. Sekarang ni dia nak 15 tepung. 15 tepung. Ni tulisan yang kamu perlu buat Dia nak tahu berapa gula perang. Ni sebenarnya. Okey, jadi macam mana cara nak buat? Okey. Bila di sini kamu lihat yang ada jumlah sini.
5 nak pergi 15, dia kena guna operasi darab. Okey, saya tukar warna. Operasi darab. Darab berapa? Darabkan dengan 3. Bila darab 3, ini pun kamu kena darab dengan 3. Jadi kamu akan dapat sini adalah 6. Itu cara pertama. Cara satu. Cara satu ni bagi saya cara cepat lah. Kamu lihat di sini saja. Okey. Cara yang kedua adalah kamu kena bahagikan supaya kamu kena tahu berapakah pemberat dia. Okey, pemberat dia berapa. Jadi kamu kena bahagi 15 bahagi dengan 5, kamu akan dapat 3. Okey, konsep dia sama jugalah. 3. Lepas tu baru kamu dah darab juga. Tapi saya prefer cara macam ni lah. Saya showkan cara macam ni. Kamu lihat tepi ni, dia darab. Okey, 5 nak bagi 15 kena darab dengan 3. Maksud dia punya pemberat dia adalah, faktor dia adalah 3 3. Mana beza dia lah. Maksud dia 2 pera bersama dengan 5. Jadi beza dia adalah 3. Okey, jadi kalau 15, okey, kamu kena darab 2 darab dengan 3 dapat 15. Okey. Jadi itu saja perkongsian saya untuk hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada anda semua. Okey, kita jumpa lagi dalam kelas yang akan datang. Selamat belajar. Terima kasih. Bye.